Masuk masjid pun kata tak boleh masuk masjid. Masjid ni tempat ibadah yang suci. Awak tak suci lagi. Awak bukan beragama Islam. Awak nak masuk masjid kena beragama Islam dulu. Saya Amin Jonathan Liu, berumur 28 tahun, berasas daripada Ipoh Perak. Sekarang bekerja sebagai travel consultant dekat Menara Bausted Raja Chulan. Kehidupan saya sebelum Islam, saya tidak ada hala tuju lah. Saya tak ada pegangan lah. Walaupun saya beragama Kristian, tapi saya tak mengamalkan. Saya tak mengamalkannya. So, saya punya hala tuju tu macam tumbang ambing. Dia tak ada, tak semayang, tak baca Bible dan sebagainya. So, saya rasa macam sunyi lah hidup saya. Tapi bila saya dapat hidayah, bila masuk Islam ni, hidup saya lebih teratur. Saya rasa walaupun macam banyak orang bermusuh dengan saya pun, Allah tetap dengan saya. Dan juga saya bila solat, saya dapat ketenangan daripada situ. Dan bila saya ada masalah, saya tetap bersolat. Dan bila saya solat, saya dah merasakan yang Allah ni sebenarnya ada guidance dengan saya. Dia berjalan penyelesaian kepada masalah yang saya hadapi lah. Ini yang saya rasai sebelum dan selepas. Sebab sebelum ni saya tak adalah pergi clubbing, saya tak ada berjudi, saya tak minum arak ataupun makan babi lah. So, walaupun saya nak kata tak tu maksudnya bukannya tak pernah. Maksudnya pernah tu pernah. Tapi bukannya jadi sebagai satu tabiat yang di mana tabiat berjudi tu selalu gamble. Lepas tu kita minum arak macam sampai mabuk. Saya tak ada sampai tahap macam tu. Saya pun tak bertatu dan sebagainya. So, basically bila masuk Islam ni, kehidupan saya tak jauh beza pun. Daripada cara hidup secara normal juga, cumanya saya ikut perintah Allah, apa yang diharamkan daripada Islam. Tertariknya bila saya ada kawan saya lah, dia baca doa dalam bahasa Arab tu. Itu yang the first impression yang buat saya tertarik untuk kenal apa itu Islam. Sebab sebelum ni saya tak tahu Islam tu apa. Islam tu wujud ke, tak wujud ke, saya tak tahu. Sebab yang saya tahu bangsa Melayu, Cina, India. Saya tidak tahu pasal agama Islam. Tapi bila lepas doa tu, saya rasa macam best. Saya rasa tenang je dengar. Lepas tu bunyi pun sedap. Daripada situ buat saya tertarik dengan untuk mempelajari Islam tu lebih mendalam. Of course, yang paling tentangan hebat adalah daripada ayah saya. Dia melarang lah. Dia macam tak berapa setuju sebenarnya nak bagi saya masuk Islam. Sebab dia rasa Islam ni adalah salah satu pegangan yang kehambaan, bukannya under freedom. Sebab dalam Kristian ataupun agama asal saya, dia tak ada pantang larang. Kalau ikutkan apa yang Kristian amalkan sekarang ni lah, agama yang sekarang ni, yang diorang amalkan, diorang tak ada pantang larang. Diorang boleh minum arak, berjudi. So, kalau saya nak kata saya kaji balik, banyak benda persoalan yang Kristian tak boleh jawab ke hari ini. Tak boleh jawab. Dan bila saya tanya soalan-soalan tu, mereka masih lagi macam nak protes bahawa saya tak, macam persoalan saya ni tak boleh ditanya seperti itu. So daripada situ saya rasa sangat susah untuk saya masuk Islam. Sangat susah sebab bapa saya tak restu saya, lepas tu banyak contradiction. The last one is solat dan doa kepada Allah. Bila kita mula berdoa kepada Allah, Allah tu makbulkan. Dia bagi cash instant. Dia tak menunggu setahun, sebulan. Dia terus bagi.
nikmat hidayah tu direct. Itu yang saya rasa nikmat yang Allah bagi kepada saya. Pada mulanya bila saya nak belajar ilmu agama ni, saya dapat kawan lah. Bila saya nak belajar je banyak halangan. Masuk masjid pun kata tak boleh masuk masjid. Masjid ni tempat ibadah yang suci. Awak tak suci lagi. Awak bukan beragama Islam. Awak nak masuk masjid kena beragama Islam dulu. Lepas tu saya kata, boleh tak you ajar saya solat? Dia orang kata solat tak boleh. Solat ni untuk orang Islam saja. So, saya merasa saya dapat tengok je mereka solat tapi saya tak dapat ikut serta dengan apa yang bagaimana mereka solat. Macam mana gerakan dia. Saya nak belajar, saya nak merasai solat itu sendiri. Saya tak dapat rasa. Pada mula saya nak belajar agama Islam. So, itu menjadi saya rasa macam sedih. Kenapa Islam sebegitu? Kenapa sangat terlalu sensitiviti sampai macam mana nak orang yang bukan Islam nak masuk nak pelajari agama Islam kalau tak merasai Islam itu apa? So, bila saya berjumpa rakan yang lebih arif dalam agama, dia kata tidak ada masalah. Nak masuk masjid tak perlu tunggu you suci. Masuk je, sempat janji dengan syaratnya kita tutup aurat yang sepatutnya dan hormati masjid. Itu saja. Jaga tutur kata, jaga tingkah laku semasa di masjid. Itu saja peringatan daripada kawan saya. Nak solat tak apa dia kata, ikut saja. Cumanya tak sah. Solatnya tak diterima, pahalanya tak dapat sebab awak tak beragama Islam. Itu sahaja. Dia tidak ada bercanggah yang katanya tak boleh masuk masjid sebab atas you tidak suci ataupun you tak boleh solat sebab nanti mereka tanggung dosa you. Tak ada perkara ni, tak ada langsung. So, saya rasa sangat sedih lah bila ada kalangan masyarakat yang berfikiran tak belajar habis dan mendorong orang ke arah situ, memberi dakwah yang salah. Sepatutnya mereka harus bergembira dan terbuka hati untuk mengajar, untuk expose kepada kita yang bukan beragama Islam ni tentang agama Islam. Itu yang penting. Bila saya first time dapat jejak kaki ke masjid, saya tak dapat nak describe apa yang dalam isi hati saya itu sendiri, betapa tenangnya saya. Sebab di dalam masjid tu kosong je. Kalau nak bandingkan dengan agama asal saya, ada patung-patung dan sebagainya yang direka. Tapi dalam masjid, dia kosong. Surau pun kosong. Dia tak ada macam satu imajinasi yang kita boleh bayangkan. Cumanya hanya ayat-ayat Quran, lepas tu lapang, tenang. So, situ saya rasanya ketenangan tu ada di situ. Sebab tu kalau orang yang bukan Islam tanya saya, apa ketenangan yang you dapat dekat masjid sebenarnya? Maksudnya bagi saya adalah solat. Dia beza sangat kalau kita solat dekat rumah. Jauh sangat beza. Dia kalau bersolat kita dekat masjid tu dia lebih ketenangan, kita rasa happy. Dia sangat lain. Satu bagi saya bila saya first time duduk jejak kaki saya dekat masjid tu, bila kawan saya ajar saya solat sekali, saya teruja sebenarnya. Saya teruja dan saya rasa macam tenang je hidup saya. Itu bermulanya saya rasa bersemangat untuk belajar Islam lebih mendalam tanpa putus asa. Sehingga hari ini. Saya sangat gembira walaupun saya masih banyak yang lemah, tapi mereka masih membantu untuk memperbaiki dan untuk saya punya Islam tu lebih baik. Saya sangat bersyukurlah
Selepas saya masuk Islam ni saya rasa sangat gembira. Tambah-tambah saya pun Allah jodohkan saya dengan seorang isteri yang sangat cantik, sangat comel bagi saya, yang boleh jadi tulang sokongan belakang saya lah dari segi agama. Saya sangat bersyukur Allah jodohkan saya dengan seorang pasangan yang sangat baik. Belajar semampu kita boleh, selalu bawa bincang dengan ibu bapa, dan insya-Allah bila kita berdakwah dengan ibu bapa ataupun bagi mereka faham, insya-Allah Allah akan beri hidayah kepada kedua bapa kita. Mungkin terus serta dengan syahadah kita sekali. So, bersabar itu penting dan bagi mereka memahami. Jangan membelakangi ibu bapa kita, sebab ibu bapa kita adalah tetap darah daging kita. Kita tak nak nanti masuk Islam, kita bermusuh dengan mereka, kita berjauh dengan mereka. Kita tak nak ingin berlaku. Sebab banyak yang dah berlaku, keluar rumah, masuk Islam, sorok agama. Bukan benda yang baik sebenarnya. Jangan pentingkan diri sendiri, tetapi pentingkanlah sebagai satu keluarga, bawa bincang, sehingga kalau benda tu boleh memudaratkan, barulah kita ambil cara penyelesaian yang lain. Jangan kita selalu buat keputusan atas kehendak sendiri saja. Tapi itulah yang penting, bersabar, jangan putus asa untuk menuntut ilmu agama. Sebab itulah ilmu yang kita akan bawa ke akhirat nanti, insya-Allah.